Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang huraian hadis yang ke-8. 88. Hadis yang ke-8 ni. Hadis yang panjang itu. Muka surat 37 tu. Tu hadis yang ke-8 ni. Hadis tu baca dah. Jadi hari malam ni kita baca huraiannya. Muka surat 40 lah. Muka surat 40. Hak 38 tu terjemah dia lah. Muka surat 40 Jadi hak ni sampai ke 40 lah. 40 poin. Kalau tanda, kalau letak nombor pada petak dia tu, dia anda letak sini jadi 40 poin. Sebab hadis ni panjang lah. Tapi ada setengah-setengah tak kita bincang dah pun. Baik. Nombor 1 perkataannya ni mana perkataan Hasan bin Ali. Perkataan Sayyidina bukan Hasan, Husain lah. Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Perkataan Hasan bin Ali. Dia cerita. Selepas ni baru kata-kata pakcik dia, Hindun bin Abi Halah itu. Ni kata-kata Hasan cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ni antara sahabat kecil lah. Jadi dia Nabi mati pun dia kecil lagi. Sebab dia meninggal dunia di zaman Muawiyah pun dia umur tak sampai 35 tahun. Baik. Jadi kata Sayyidina Hasan, dia kata ia adalah orang yang pandai menceritakan ciri-ciri ataupun keadaan sesuatu. Jadi kata-kata Sayyidina Hasan ni dia tujukan kepada pakcik dia lah, yang bernama Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun tu anak siapa? Anak Khadijah. Sebab Abi Halah ni suami Khadijah sebelum dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Hasan, Hindun ni, pakcik saya ni adalah orang yang pandai menceritakan ciri-ciri keadaan sesuatu. Maksud kata-kata Hasan ini adalah pakcik dia tu orang yang mengetahui cara menceritakan ciri-ciri sesuatu, dan tidak semua orang mampu menceritakan ciri-ciri sesuatu dengan baik. Kerana ada orang yang sudah bertemu dengan seseorang berkali-kali, tapi bila diminta untuk menyebutkan ciri-ciri orang itu, dia tak mampu nak hurai pun. Ini kelemahan seseorang lah. Dan ada orang pula yang hanya melihat sekali ataupun 2 kali saja seseorang itu. Bila diminta supaya disebutkan ciri-ciri orang itu, dia dapat menceritakan ciri-cirinya dengan sempurna. Orang kedua inilah yang disebut oleh Sayyidina Hasan sebagai orang yang pandai menceritakan ciri-ciri keadaan. Jadi maksudnya pakcik dia tu lah, Hindun bin Abi Halah itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan. Jadi perkataan ni masih lagi kata-kata Hasan ya. Kalau kita tengok kata-kata Hasan ini, dia kata pakcik dia ni kata Sayyidina Hasan lah. Pakcik dia bernama Hindun ni memang dia boleh cerita dengan baiklah tentang hilyah Nabi SAW. Dia guna hilyah. Kan sebelum ni kita terjemah saja hilyah tu asal mana perhiasan lah. Kita kata gelar kau, tali tekak kau, cicing tu, atau perhiasan dia panggil. Tu. Dia guna untuk Nabi dengan perkataan hilyah. Pakcik saya ni Hindun ni memang dia tahu, dia pandai nak cerita tentang hilyah Nabi, tentang perhiasan Nabi. Maksud hilyah di sini adalah sifat dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Sayyidina Hasan menggunakan kata-kata ini, kalimah ini kepada Nabi?
Kata-kata ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh tubuh Nabi, sebab tubuh Nabi keseluruhannya cantik. Sebab tu dia kata perhiasan. Tubuh Nabi itu indah, siapa dia kata perhiasan, hilyah. Nak menggambarkan keunikan, kecantikan dia punya fizikal Nabi SAW. Itu maksud dia nya. Sebab kalau dia tahu orang kata mana perhiasan no? Nabi cicing pun tak pakai. Kalau pakai pun pakai cak tu ya. Khat cak tab cak tu dia tulis Allah Rasul Muhammad. Dia cak tu dia panggil cak mahur tu. Surat-surat kajian resmi dia ke titik liling ni, dia pun cak tu ya Nabi pakai. Yang ketiga, perkataannya masih lagi perkataan Sayyidina Hasan lagi. Ni. Jadi aku, yakni Sayyidina Hasan, sebenarnya Sayyidina Hasan ni kalau ulama buat perbandingan berdasar pada hadis-hadis Nabi, dia lebih utama daripada Sayyidina Husain. Sebab banyak hadis yang menyebutkan tentang dia, dan dia ni ada kelebihan lebih daripada Sayyidina Husain. Sebenarnya dia ni abang. Jadi Sayyidina Hasan sendiri sangat senang kalau ia menceritakan tentang ciri-ciri beliau, walaupun hanya sedikit. Jadi kalau ia tu pakcik dia lah. Dia suka benar kalau pakcik dia cerita tentang ciri-ciri Nabi SAW. Sebab pakcik dia pandai dalam bab cerita tentang ciri-ciri seseorang itu. Sedikit pun tak apa dia kata. Tapi saya nak benar kalau pakcik saya cerita. Yalah, moga kita kata anak tiri Nabi lah kira-kiranya. Anak tiri Nabi. Maknanya tentu dia banyak berhadapan dengan Nabi, tengok Nabi, dia lebih tahu. Sehingga aku boleh berpegang dengan kata-kata dia sebagai satu ilmu tentang fizika Nabi itu. Maksud dari berpegang di sini adalah berpegang kepada pengetahuan, mendasarkan sesuatu pada ilmu. Jadi boleh pegang tu isyarat kepada ilmu hak dia ayat tu ilmu, dan kita boleh yakini hak dia sebut tu. Moga anak kan, anak tiri ni sepuluh anak sehingga maksud dari perkataan Sayyidina Hasan itu adalah aku akan memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri Nabi SAW yang aku akan ingat dengan sangat baik, sehingga aku boleh selalu mengingat ciri-cirinya dengan baik berdasarkan kata-kata yang aku hafal tersebut daripada pakcik aku tu, Hindun bin Abi Halah itu. Ini nak ayat kelebihan seseorang lah. Orang setengah orang tu dia nak ayat benda payah jadi mudah, setengah orang benda mudah jadi payah dia ayat. Sebab apa? Kemahiran. Itu kelebihan yang Allah berilah. Baik, yang keempat, Hasan bin Ali sendiri, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sahabat ni, bukan sekadar cucu. Ni sahabat. Al-Hasan bin Ali sendiri adalah salah seorang yang Allah muliakannya dengan melihat Nabi. Banyak dalam hadis Nabi letak atas kaki dia, ke Nabi suruh panjat atas dada. Ingat dalam hadis tu kan? Muka cucu dia. Akan tetapi ketika beliau melihat Nabi, bersama dengan Nabi, dia ni sebagai seorang cucu Nabi, masa tu dia masih kecil lagi, Sayyidina Hasan. Itulah anak sebut tu, Sayyidina Hasan ni mati muda, tiba-tiba nikah 400 kan? Mana siapa kau? Ingat tak cerita tu? Tak logik tu. 400 ni kalau kapal tu behok boing apa tu tak? Kalau bah bawa tebah tak sahab tanah habung, kemudian mati kena bunuh kena racun kan dia. Sayyidina Hasan masa tu dia kecil lagi. Oleh sebab itu bila nak cerita tentang Nabi, dia ingat kepada pakcik dia lebih mahir lagi, Hindun bin Abi Halah, yang ahli dalam menceritakan ciri-ciri sesuatu, untuk menceritakan ciri-ciri Nabi dalam beberapa patah perkataan yang boleh dijadikan sandaran sebagai ilmu tentang ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran penting kepada kita semua bahawa ilmu tentang ciri-ciri Nabi ialah ilmu yang mulia, yang sepatutnya wajib kita ambil perhatian. Kena tahu kita umat Islam. Ana bawa kitab, dulu kitab lain, tapi kak susah lah nak ngajar sebab tak ada gini ni. Kena tulis, buat nota pula lampiran tu tak. Pergi ngajar, malah ayat lah dia punya di daerah mana, masjid mana. Dia kata tak ada kau kitab lain, tak sedap kitab ni. Nengu kita. Padahal dalam satu daerah tu, satu parlimen tu, anak tanya dah, tak ada orang ngajar kitab ni. Tak ada dalam satu parlimen.
Pilih raya baru ni pun menangnya 1/4 ya. Boleh agak tu malas sebut nama. 1/4 beza majoriti. Tak pernah kalah sebelum tu. Tosir dengan hak ni berkali dia nak lagu mana pun tak tahu. Parah kita nak pergi ngajar ke mai buat nota sakit pinggir-pinggir dak. Muka kelak ni mudah ya. Hak lah ni mudah, kita ni mudah nak tengok ke? Okey. Nampak tak apa kemah dia sebut tengok harap. Lepas tu buat nota sikit gitu yalah. Sebab dia buat ni kira detail dia. Cuma kita cuba ambil faham je lah. Baca faham. Jadi ini sebagai satu perkongsian duk baca kajian ulama kita. Baik. Jadi maknanya kita kena terima orang kita tak berasa dia tahu tentang Nabi sebagai satu ilmu. Masalah juga tu. Tak tahu tak apa, tidak rasa tu minat kena tahu. Lepas tu nak mimpi nak. Mimpi tu mimpi sama. Tu tak tahu tu. Ana pun tak mimpi lagi. Ana saya nak makan nak mimpi. Nabi ana tak mimpi. Saya nak makan nak mimpi. Nak mimpi saya nak. Ana tidur di meja baca pernah. Dia mari duduk tepi. Kita pun kelih dia. Kita tahulah sebab kita baca tentang tu dia. Tak ada nak kecek terjaga. Tu tapi Nabi tak pernah mimpi. Nak buat mana? Kita habis ni insya-Allah. Kita tangguh dulu mimpi tu. Biar habis dulu lepas tu kita pakat kira lah lepas tu. Baik, yang kelima. Jadi hadadat ni satu nikmat besar ni kalau ulama dulu gak. Ni antara kitab yang mula-mula juga kena belajar ni. Banyak ke kalau kita pergi pada pelajar-pelajar sekolah menengah ada. Banyak mana tu nak orang panggil nak menggamit cinta Rasul ni. Ni duk kena hak sebab besar kata buat swagan tu dak. Tak jadi apa tu. Perkataan Hindun, cuba tengok perkataan Hindun lagi. Ni baru perkataan Hindun beda habis halah. Hindun ni kena ingat ni, lelaki ni. Takut tukar dengan Hindun isteri Mak Abu Sufyan. Mak Abu Sufyan pula tu. Mak Muawiyah tu lah. Isteri Abu Sufyan dak. Mana dia boleh dua, orang Arab guna dua, untuk lelaki boleh, untuk perempuan boleh. Ni Hindun ni bin. Tu Hindun binti. Tapi orang kita tak boleh lalu Hindun seraya kalau jatuh. Ada tak je dengar kita orang lelaki ada Hindu? Tak ada. Sebab dalam pemakaian kita Hindu untuk perempuan saja. Ada? Hamdan. Tapi dia aja lain. Sebab Hindu tu dia baris. Hujung tu baris. Mana? Guna ha ni. Hindu guna ha. Hindu. Tu Hamdan guna ha daripada Hamidah. Hamdan pujian maksud. Ni Hindu ni lain. Ni dia guna ha. Baik, tak apalah. Jadi perkataan Hindu, ni kata-kata Hindu ni, tadi perkataan Hindu dah. Nabi ni tadi setakat hak tu kata-kata Sayyidina Hasan. Ni kata-kata Hindu pula. Antara hak Hindu sebutnya Nabi ni adalah orang yang fahm, al-fahm. Apa makna fahm? Artinya beliau itu sangat agung dalam sifat-sifat dia agak memang. Kalau kita Allah bertuahnya, berapa comellah tubuh dia. Tu makna fahm. Karismanya, perwatakan zahir, nampak ada nilai karismatik tu kita kata. Penampilannya, perhiasannya, cara dia pakai tu kena molek, nampak kemah dan ciri-ciri dia tu menarik. Tu dia panggil al-fakhmu. Mufakham daripada kalimah tu juga. Cuma ni dia tukar kepada sirah isim maf'ul. Mufakham artinya seseorang yang diagungkan. Jadi Nabi ni sangat diagungkan, dipandang tinggi oleh para sahabat dan hati setiap orang yang melihatnya. Kalau orang tengok Nabi dia akan rasa kagum. Orang lagu tu dia panggil mufakham. Baik, yang keenam, perkataan Hindun lagi, wajah Nabi ni bersinar seterang sinar rembulan pada malam purnama. Parut dia begitu. Dia kata wajah Nabi ni bersinar seterang sinar rembulan pada malam purnama. Bersinar artinya memancar ke cahaya dan sinar, kerana wajah beliau bersinar dan berkilau seperti cahaya bulan. Ni gambaran ada nur itu. Kita tengok orang kenapa comel, nampak ada pancar, padahal tak ada pun sebenarnya. Nampak gambar dia cantik. Sebabnya dalam mana-mana orang Melayu kita pun kalau comel ni, muka dia seperti bulan purnama, padahal bulan khutub benarnya. Tidak gitu kan? Kalau kita tengok dalam internet, kita tak comel bulan kalau muka tu. Nak ayat cahaya bukan nak ayat lantar dia tu. Boleh aku tu no. Ni nak ayatnya comel. Orang Melayu kita bergambar, orang Arab pun gitu juga. Baik. Yang ketujuh,
perkataan Hindun lagi, dia kata Nabi ni lebih tinggi daripada Marbu'. Marbu' ni pun kita bincang dah sebelum ni. Artinya tinggi Nabi tu rata-rata tinggi orang biasa, tidak tinggi lampai, tidak. Supaya tinggi ramai-ramai lah, kalau bahasa Kelantan. Tetapi beliau lebih tinggi sedikit dibandingkan orang yang kata orang yang biasa tinggi-tinggi. Nabi tinggi sikit daripada tu, ya bukan tinggi benar. Itu maksudnya. Kira kita kan kalau tinggi benar, tinggi lampai nak kita panggil tak? Ana ingat lagi saya kakak Ana tu. Dia ni apa dia panggil ni? Jenis atlet lah. Memang tinggi, kita panggil zerapah dia. Dia perempuan, dia marah. Kita perempuan ke adik dia mengaji sekali. Memang tinggi sungguh ni. Di sekolah dia tinggi sekali. Tu tidak lagi tu maksud. Nabi tidak gitu. Tu saya di normal gitu. Saya normal tinggi sekali. Dan kalau mana ada dia paling tinggi. Nabi tidak gitu. Nampaknya lebih kuat. Tapi tinggi sikit daripada hak biasa-biasa tu. Jadi tinggi Nabi ni tidak pas rata-rata tinggi orang, tetapi lebih tinggi sedikit. Tidaklah kata tinggi tu lebih benar berbanding orang lain hak tinggi, cuma tinggi sikit je. Jadi tinggi beliau dari tinggi hak rata-rata hak biasa-biasa, dan tingginya tidak sangat tinggi sekali sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum ni. Kita bincang dah sebelum ni tu. Yang ke-8, perkataan Hindun lagi. Dan Nabi ni lebih pendek daripada musyazzab tu. Musyazzab. Musyazzab. Duk mana baru ni tu? Alah, ni kalimah ni pun jari-jari ni sebenarnya. Kalau nak tengok 37 tu musyazzab, tasydid tu musyazzab. Musyazzab ni dia buat sini. Apa maksud musyazzab? Musyazzab ni maksud dia nya orang yang tinggi kurus. Orang yang tinggi kurus ni dia nampak tinggi lah sebab dia kurus. Tinggi kurus. Bukan lagu tu Nabi tinggi. Dia ada istilah musyazzab. Orang yang tinggi kurus sehingga terlihat tinggi tubuhnya. Jadi Nabi lebih pendek daripada orang yang tinggi kurus tu, dan lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa-biasa tinggi. Tu maksudnya. Nak ayatnya gini, kita bincang nak ayatnya tinggi Nabi tu tidak tinggi benar berbanding dengan orang yang tinggi tu. Tapi orang yang kata, bila orang tengok Nabi, dia tak akan kata Nabi ni jenis rendah. Dia tak akan kata gitu. Itu maksud dia. Kespo Melayu kita, benar. Semua anak ni, anak tidak tinggi, tapi tak dijumpa lagi orang kata anak rendah. Tapi gugu kita tinggi tu memang tinggi pada kita, orang panggil tinggi. Jadi kalau orang rendah ni hak lain. Itu yang dia nak maksudkan di sini. Nak kata tinggi benar tak? Nak kata rendah tentu tidak. Tinggi benar tak? Mana tinggi lebih sikit daripada hak tinggi biasa-biasa tu. Itu maksudnya. Baik, yang ke-9 perkataan Hindun, dia kata kepala Nabi ni besar. Ni pun kita bincang dah sebelum. Besar ni maksudnya sesuai dengan tubuh dia, tapi besar tu berbanding orang lain. Cuba kita tengok. Ni anak ambil contoh mudah. Misalnya kita tengok orang yang bina badan tak? Bila tubuh dia besar doa tu, nampak kecil kepala. Nabi ni tak seimbang dengan tubuh. Sebab tubuh Nabi dia buka, dia lebar, gagah tu. Sayyidina Ali lagi buka. Sayyidina Ali ni dia nampak buka sebab dia pendek. Sayyidina Ali dia pendek. Sayyidina Ali ni anda duk tengok dalam rupa berdasar pada maklumat daripada sahabat-sahabat dia lah, sahabat Nabi. Dia ni serupa dengan orang Pok Uzbek tu. Pok Uzbek dia rumah kerja lagi tu tu. Tepuh kita kes casi itu. Masa tawah tu. Tu. Dia tubuh lebar tapi dia pendek. Tu Sayyidina Ali. Dan dia berat sebab tu dia dalam perang, dia payah hebah dia dalam perang. Orang tengok pun nampak, orang panggil tubuh gepar, dia panggil dalam Kelantan tak? Tubuh gepar. Orang tak angin tinggi, Sayyidina Ali tak ada disebut sebagai sahabat yang tinggi. Tubuh gepar tu tepat. Tu. Sebab ada juga setengah tu rendah tapi dia kurus, kecil. Saiz dia tu kecil. Tu lain. Tidak tu. Gepar dia tak panggil gitu kalau gepar. Baik, yang ke-10 kata Hindun lagi. Dia kata rambut Nabi ni sedikit kerinting. Maksudnya rambut Nabi ni tidaklah ekar lah. Dan penjelasannya sudah diberikan sebelum ni. Kita bincang dah tu. Yang ke-11 perkataan Hindun lagi. Jika beliau ingin memisahkan rambutnya, ni kalau anak terjemah Kelantan mudah, kalau dia nak belah rambut dia, nak belah rambut, boleh halal lah Kelantan, maka dia akan belah. Dia akan belah kalau dia nak belah. Maksudnya jika rambut beliau tu dia nak belah, maka dia belah. Dan jika dia tak mau belah rambut dia akan sisir gitu ya.
maksud dia. Sisir pergi ke belakang-belakang. Sebab apa? Sebab rambut dia panjang. Kan ada kan jenis orang kita gitu. Anak dulu masuk sekolah rambut panjang, kita sisir begitu, malah kan nak belah-belah. Itu maksud dia. Tetapi kebiasaan Nabi, rambut dia ni dia tak belah. Lebih banyak tidak belah. Dia sisir gitu ya. Supaya orang tabligh kan. Dia sisir, dia kerak potong ke straight. Tak ada 1 2 3 tu. 1 2 3 ni dia panggil pattern budak sekolah ke. 1 2 3 tengok atas. Ada panggil pattern budak sekolah dulu lah, tak boleh lagi tu. Lah ni kalau pergi ke tempat itu ke akhir nak kerak lagu mana? Kerak budak sekolah. Dia tahu lalu akan kata. Tu maksud dianya. Dia mudah faham kalau bahasa Kelantan. Belah dengan tidak belah rambut. Tu. Tapi dia buat sini ni maksudnya tidak memungkinkan untuk dipisahkan, maka beliau biarkan rambut dia terurai seperti adanya. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dia sebut gini. Dia kata Nabi ni kalau mula-mula sekali cara dia sisir rambut, dia sisir straight dulu ke belakang. Dia sisir, dia ambil sisir, dia sisir pergi belakang. Kalau dia nak belah baru dia belah. Kalau dia tak sebelah, dia biar gitu. Tu maksud dianya. Memisahkan rambut dia ni artinya mengelompokkan rambutnya dalam 2 bahagian. Satu kelompok kali ni, satu kelompok. Itu makna pisah. Apa tanda kata orang Kelantan kata belah? Belah tepi ke? Belah tengah ke? Setiap bahagian memiliki jambul, kumpulan rambut, gombok. Gembok kali ni, gembok ni, gombok tu gembok lah. Sedangkan makna menguraikan rambut adalah membiarkan rambut terurai ke belakang tanpa menjadikan kelompok. Dan bila rambut panjang sisi jadi pergi ke belakang terurai begitulah. Itu maksud dianya. Kerana soal itu tidak sukar untuk kita faham. Yang ke-13 kata hindung lagi, rambut Nabi ni tidak melepasi syahmat, yang ni cuping telinga beliau. Ciri seperti ini sudah dijelaskan sebelum ni. Ingat ada 3 tu. Wafrah, limmah, satu lagi jummat. 3 jummat. Hak ni maksud hak ni wafrah lah. Wafrah ni tak lebih pada cuping telinga. Tapi selagi kalau limmah sama ada bawah sikit. Kalau bawah siapa kena bahu pun orang panggil limmah lagi. Tetapi kalau memang rambut dia kena bahu, waktu dia panggil jummah. Ingat tu nama rambut tu. Kita tak ada belah tu. Bahasa wafrah, limmah dan jummah. Wafrah rambut tidak melepasi telinga. Wafrah rambut lepas telinga. Kalau kena bahu pun setengah-setengah orang Arab dia panggil wafrah lagi. Tapi kalau rambut memang panjang kena bahu atau bawah sikit ada bahu, waktu dia panggil jummah. Istilah dia gitu. Baik. Hak ni kita bincang dah sebelum ni. Baik, seterusnya yang ke-14 perkataan hindun lagi. Kulit Nabi ni kemerah-merahan. Apa maksud kemerah-merahan? Maksud kemerah-merahan ni pun kita bincang dah sebelum ni. Maksudnya warna hak asal dia putih, cuma ada sikit-sikit merah. Tu orang panggil kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Tu tidak kata merah banyak, ada sikit putih. Tu dia panggil keputih-putihan. Tapi tak ada jenis tu. Bila kata kemerah-merahan, maksud dianya tubuh Nabi ni, kulit Nabi ni warna putih, cuma ada sikit merah-merah tu. Tidak kata merah sepuluh patu Jepun tu tak. Gitu maksud dia. Itu maksud dia. Nak kata perang pun tidak. Perang ni lain. Perang ni orang khatulistiwa ni, po kita ni. Dia tidak perang ni. Baik. Yang ke-15 perkataan hindun, dahinya lebar. Dahi adalah bahagian kepala potong tubuh tu. Tak ada pun sebut dalam Arab tubuh tu. Dia panggil al-jabin ma'ruf gitu. Dahi ni tak payah huruf, orang tahu dah. Tu makna ma'ruf. Jadi ana ubah lah. Tapi Indonesia tak salah tu. Indonesia tak salah. Engkau tubuh ni masuk kepala tadi kira. Cuma nak lebih tepat lagi, dahu adalah bahagian kepala yang sudah diketahui, tak perlu huruf dah. Maksud kata-kata Hindu ni, dahi Nabi tu lebar. Lebar ni gini dia sebut kan. Ni dia panggil tul. Lebar di sini. Dahi ni maknanya nak sapa ke rambut ni agak tinggi. Lepas tu art ni, hak ni pula kita panggil lebar lah, kau ni hak ni tinggi. Jadi kau ni pun luah. Tu maksud dahi Nabi luah tu. Tu ya. Baik, seterusnya ke samping tu makna lebar lah tu dalam bahasa dia tu. Ke arah atas tu makna tinggi ni. Tul, dia panggil tul. Baik, yang ke-16 perkataan Hindu lagi, alis Nabi sempurna. Alis ni ke dia?
Kening. Alis tu makna kening. Alis juga sudah disebut, sudah difahami makna dia. Kalau sebut alis ni, orang faham lah maksudnya. Iaitu tulang yang berada di atas mata ni, tulang. Dia ada tulang ni, sini ni. Atas mata ni, yang memiliki sedikit daging, ada daging, lepas tu ada bulu yang tumbuh di situ. Ni. Kening lah dia panggil. Dia tulang ni. Biasa kalau orang tinju kat ni, pecah sama ni. Sebab dia tulang tu tidak tebal. Kena. Siapa jadi ada setengah tanah tengok. Ni termasuk dalam insiden lah dalam tu. Siapa pecah ni, kena tumbuk. Pesal. Lepas tu boleh kau Islam suka siapa tahu tu mau. Ulama kata tak boleh. Kau siapa tahu tu mau, tak boleh. Kalau nak main juga dia kena tutup ni. Sebagai atas nama orang panggil seni mempentahkan dia belajar, dia kena jaga. Sebab Nabi sebut bahagia ni, bahagia kepala sampai bahagia kemaluan ni, bahagia tu mesti dijaga. Nabi tak benar pukul pelajar, pukul anak pun Nabi tak benar dalam hadis. Sebab di situ dia ada organ. Dekat antara tubuh kepala lebih penting lagi. Tu tengok Muhammad Ali tu, doktor kata daripada budak lagi kena tumbuk kepala, jadi kena Parkinson. Salah satu sebab. Salah satu lah. Tapi tidak itu pun nak kena apa tu lah. Pot darah tidak ada tinju-tinju pun. Tapi tinju juga. Mungkin dia ada askar, dia peninju dia ada askar. Kena gitu juga. Lah ni nampak benar regak tu. Dia itulah. Tapi kukuk mana pun kalau nak kena Tuhan takdir kena tu kena ke mana pun. Tapi sebab zahir. Baik, tak apalah, cuba kita tengok. Jadi gitu. Keduanya adalah alis. Orang panggil alis lah tu. Alis yang sempurna adalah keduanya panjang. Ni panjang ni. Bulu kening panjang, lembut dan tumbuh sampai batas bahagian belakang. Gipah kali ni sikit. Tak sapa, tak sama ni. Tidak kata ni jadi panjang. Sebab tu lah ni orang kadang-kadang dia tambah suruh panjang tu. Habis orang tu tengok dia comel nak panjang tu. Nabi tak panjang tu asal. Comel lah. Di bahagian kedua mata dia sampai sini ni. Dia gini, dia pergi alik ni, tapi tak sampai sini, dia pergi sini sampai ke belakang ni, belakang mata ni. Sampai situ. Maknanya panjang. Tu. Banyak dah tu kita nampak tu tergambar tu tentang Nabi pada hadis ke-8 baru tu. Tetapi tidak qaran, tak bersambung. Ni, bersambung ni sini, dia tak sambung ni. Ni, sebab ada setengah orang kesambung ni. Ada, tapi jaga tu. Seperti sini kan tengah ni tak ada kita. Nabi gitu dia tak sambung tu. Itu maknanya tidak qaran. Qaran adalah kedua alisnya bertemu di tengah sehingga tidak ada ruang kosong antara dua mata tu. Nah, sinilah. Tidak gitu. Sehingga aqran, orang yang sambung kening, orang panggil bahasa Arab aqran. Orang sambung kening. Pok kita ni dia panggil bau, tidak ada buat tu. Dia panggil apa? Ablaj. Nah, apa-apa kita semua ablaj ni. Tak sambung kening. Kalau sambung kening tu dia panggil aqran. Tu. Sehingga aqran adalah orang yang kedua alisnya bertemu di tengah, yakni bersambung. Sedangkan ablaj, alif, ba, lam, jim, adalah orang yang antara kedua kening dia tu terdapat ruang yang tidak ditumbuhi bulu. Sehingga kedua alisnya terpisah. Orang Arab suka ni jenis gini ni. Dia tak suka sambung. Kalau sambung tu dia cukur tu situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang terpisah kedua keningnya dan tidak bertemu di tengahnya. Oleh kerana itulah Hindun menyebutkan di antara kedua kening Nabi terdapat urat. Ni tengah ni urat ni. Dah bila sini tak ada bulu, kosong gitu, kulit saja, dia ada urat tengah tu. Dia ada urat tengah tu. Yang akan kelihatan dengan lebih terang, lebih jelas bila Nabi marah. Ada hadis ni. Sahabat kata ada berlaku beberapa kes lah, bukan satu hadis. Sahabat kata Nabi ni kalau dia marah ke, nampak terang urat sini. Urat antara dua jabin dia, dua kening tu. Sebab sini. Pertama sekali kerana kulit dia putih, mudah nampak. Kita ni 3 geru tak nampak, payah nak nampak. Kalau negro lagi tak nampak. Kita jenis perang ni tak apa nampak nak marah pun. Tapi Nabi mudah nampak. Apa? Sebab putih lah. Sebab dia putih. Itu kata Hindun. Artinya di antara kedua kening Nabi ada urat yang berisi darah. Dia jadi gelembung, dia jadi terik urat tu. Bila marah tu dia jadi terik urat tu. Tu. Jadi, ini sana anda tambah sikit dalam syarah lain sebut, ianya jelas kerana
Ianya jelas kerana kelihatan. Dia jelas kelihatan tu sebab apa? Kita ada bulu. Nak ayatnya tak ada bulu tu. Sebab dia tak sambung. Jadi jelas tu kita ada bulu tu lah. Kalau dalam syarah lain dia sebut lagi. Sebab apa jadi jelas tu? Kita ada bulu tu. Itu maksud dia. Baik, yang ke-17. Perkataan Hindun lagi. Dia kata hidung Nabi ni mancung dia tu. Mancung ni pun banyak jenis. Cuba tengok dalam internet hidung mancung ke berpuluh-puluh mancung. Tak ada so hidup pokok kita tidak mancung suruh ayat lah. Tidak mancung pokok kita ni. Dia panggil hidung lebar. Pokok kereta Volkswagen. Kelepasnya mamba biasa kapal guna tu. Tu style kita. Kalau ada pun jari-jari. Orang Arab ni boleh macam orang Arab ni. Sebab orang Pakistan. Kalau Tok Guru Quran kata sebab dia banyak guna hidung. Bahasa dia tu, dia banyak pergi situ. Perkataan dia tu. Jadinya tembok ke dengung tu. Pandai. Tak boleh pakai mana tu. Ada biasa benar dengan orang tajuk kata gitu. Kan dia kecek ke dia bunyi. Dia gini orang Arab. Sebutan Arab ni. Orang Pakistan pun lah. Pakistan lagi lah. Dia huruf Arab ni dari segi makhraj dia semuanya lidah ke atas. Huruf sa' pun dia tidak penuh. Kalau sebut ihdinas sirat tu memang tak betul. Dia kena lidah ke ihdinas sirat. Sin naik akak lidah jadi lalu. Sebut sa'. Kalau sebut sa' tak kena tu. Sebab tak ada sa' pun huruf Arab ni dia bawah pada lidah. Itu kalau kita ngaji makhraj lah. Lepas tu dia ada gunnah. Gunnah ni banyak. Kayak dengung. Idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah. Huruf gunnah. Pada huruf gunnah. Pada nun dengan mim tu. Jadi makna gunnah mana? Bukan sini. Atas ni. Gunnah ni sini. Kita sebut, sepas ni dia ada sebut sini. Orang Kelantan panggil baterong tu. Orang Arab panggil khayshum. Sini. Khayshum dia panggil. Orang Arab panggil khayshum. Sini. Baterong ni. Sepas ni dia sebut. Bak kita ni tak. Kalau hidung kita ni. Kalau hak ni tinggi kan udah bengil. Boleh faham tak? Hidung kita gini pekelepasnya mama. Tiba-tiba sini ni dia sama dengan ni. Udah tu. Anda pernah tengok dah. Cuba kita tengok Nabi lagu mana. Dia bicara juga sini ni. Cuba tengok. Nampak. Kita boleh nampak comel hidung dia tu. Hidung Nabi ni mancung. Maksudnya hidungnya panjang. Kerana pada hidung Rasulullah SAW ada bahagian yang memanjang. Panjang ni daripada sini. Daripada khayshum. Pergi sampai ujung. Maksud panjang ni. Sini ni. Ni tempat tak ada bulu ni. Dia pergi sampai sini. Tu panjang. Tu maksud dia nya. Maksud panjang tu. Padanya diliputi cahaya. Jadi padanya tu nya tu maksud Nabi. Kau maksud hidung Nabi. Khilaf pula situ. Khilaf ni apa ki dhamir tu lah. Dhamir tu kembali pada Nabi kau kembali pada hidung Nabi. Tu. Ganti kata ganti ni kalau orang ngaji bahasa Arab dia panggil dhamir. Dhamir tu. Dhamir ni dia ada dhamir mutakallim lil wahdah. Ada dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Ada dhamir ghaib. Ada dhamir mukhatab. Itu pak dhamir tu. Hak mutakallim ada dua. Lil wahdah kita seorang. Misalnya katabtu. Tu dhamir mutakallim wahdah. Kalau katabna itu dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Dua makna kami. Selagi kataba. Dhamir dalam dia tu dia panggil dhamirun mustatirun fihi taqdiru huwa ya'udu ala syakhsin. Kalau ngaji bahasa Arab dia gitu. Mustatir tersembunyi dalam dia tu. Ana ingat ada tu gua anak mula-mula kita ngaji dulu dia kata tak ingat baca dah. Mustatir. Mustatir. Tapi kalau lengkapnya gitulah. Mustatir. Selagi mukhatab. Misalnya kita kata katabta. Ta tu awak telah menulis oleh awak. Mukhatab. Tu dia panggil dhamir tu. Maksudnya jadi dhamir ni sama ada kembali kepada Nabi. Kalau kembali pada Nabi, pada Nabi tu diliputi cahaya. Kalau kita kata dhamir tu kembali pada hidung Nabi tu diliputi cahaya. Jadi lagu tu kesan makna. Kembali dhamir tu kalau dalam bahasa Arab dia panggil marji' dhamir tu. Keduanya saling mengganti. Boleh pakai belakang lah. Jadi perkataan Hindun, orang yang belum pernah memperhatikan Nabi dengan saksama, dia akan menganggap bahawa Nabi ni Asyam. Bukan Asyam, bukan Asyam tu. Asyam. Dalam baca Asyam tu dengar ke? Asyam, shin. SY tu shin. Asyam.
Asyam ni adalah kondisi hidung yang bahagian atasnya. Ni anak kena tunjuk kan. Tak nampak pula ni. Bahagian atas dia antara kedua mata ni. Ni sini. Sini ni. Jadi bahagian tu dengan atasnya lurus. Ni lurus sini. Daripada sini tu dia straight lalu. Pak kita kan dia turun. Lekok. Telok. Kita ni turun sini dia telok. Sebab tu tak macam. Dia gitu kalau anak lukis ni. Anak pun tak erti ni, tapi anak lukis tengok dalam internet. Kalau kita tak pensel ni kan, dia tak ada ruang ni. Dia tak ada ruang tengah ni. Dia sama straight gitu. Tu dia panggil asyam. Ni. Baik. Tidak cuba tengok itu. Kalau orang tengok dia kata asyam lah. Posisinya ke atas dengan bahagian atas lurus. Dan bahagian hujung hidung antara dua lubang hidung ni. Hak ni apa panggil? Ni antara ni bahagian ni. Ni lubang hidung. Ni. Hak ujung dia. Hak tu. Itu maksud dia. Menonjol. Tinggilah. Bagi orang yang melihat beliau, maka boleh jadi dia mengira bahawa Nabi ni adalah asyam. Kerana wajah dan hidung beliau diliputi cahaya terang yang berkilar. Maksudnya orang yang melihatnya akan mengira bentuk hidung Nabi tu syamam. Syamam ni, dia ni syamam. Maksud dia ni hidung jenis gitu, straight, lepas tu menonjol sini. Tidak sebenarnya. Anak nak lukis lagu mana ni? Lukis tidak bahan apa dia. Dia asyam ni lain. Dia anak tak erti lukis lalu. Dia gitu. Dia hidung ni kan. Dia ada gitu. Hak asyam ni dia gitu. Yang ni dia tinggi. Tu asyam. Hak Nabi ni tak. Dia pergi ke depan sikit. Dia pergi ke depan sikit. Ni hidung. Hak ni kening ni. Ni kening. Ni mata. Ni mata. Soalan gitu ni. Dia start sini. Hak ni menonjol di sini. Ni anda tengok. Anda teringat pada beberapa orang artis yang ada jenis hidung ni. Tu dia panggil asyam. Jadi orang lagu tu dia panggil syamam. Nabi tidak gitu benarnya. Tapi kalau orang tengok, sekali tengok dia nampak gitu. Sebab dia kata ada nampak macam cahaya. Dia kata ujung hidung Nabi tinggi. Padahal tak sebenarnya. Hak tu kemah dia punya kata-kata hidung tu. Dia kata syamam lain. Cuba tengok bol. Maksudnya orang yang melihat akan anggap hidung dia syamam. Padahal tidak gitu. Tidak sepuh hak tu. Hak di sana hak tu. Sebenarnya Nabi ni mancung. Maksudnya bahagian hidung dia tu panjang. Bukan jadi timur depan kan. Depan jadi timur. Mancung juga tapi depan di timur. Ramai orang putih ramai nak je hidung lagu tu. Orang Melayu kita ada. Malas sebut nama. Dia artis perempuan. Comel kat lah dia. Tapi hidung dia tu macam tu. Dia tidak sepuh Nabi. Sini tu okey dah. Sama. Hak ujung ni jadi cokeh naik. Maksud kata. Cokeh naik ujung. Hak Nabi tidak gitu. Tu hak tu dia nak ayatnya. Terlupa ni. Baik, tu jelas itu maksudnya hidung Nabi. Jadi kita nampak tu. Memang ni anda nampak kata lagu ni. Jadi duk tengok dalam syarah lain pun memang betul lah, tepatlah dia sebut. Kalau mimpi kita nampak situ lah. Kalau nak mimpi nampak lagi. Kalau hidung tu kena tengok situ. Kalau hidung semana tu sah tidak Nabi. Boleh ayat lalu, boleh cak ibu jari lah kata dah. Tu jangan ditokar lah Nabi tu. Tokar tu parut lah. Kena faham molek. Baik, yang ke-18. Perkataan Hindu lagi dikata jenggut Nabi. Janggut lah maksudnya ni. Jenggut Nabi ni lebat dia kata. Dia sebut gitu dalam terjemah dia. Maksudnya jenggut Nabi ni tebal dan panjang. Panjang janggut Nabi. Dia antara sunnah. Sunnah ni makna hak Nabi suruh. Tapi ni khilaf ulama lah. Ada kata wajib, ada kata tidak wajib. Kita bincang selepas ni. Ana pun buat catatan ni berdasar kepada hak dalam huraya dalam Sunan Nasa'i. Kita bincang dah dulu. Cuma ana sebut sikit selepas ni. Allah mesti. Jadi hak berkenaan dengan janggut Nabi ni, setengah-tengah mazhab tu tak boleh masuk kelas lah kalau cukur janggut. Kalau mazhab Hanafi tak boleh. Mesti dia kena ni. Pegang sini tubik sikit. Kalau sepandang ni tak tubik ni. Kalau baru tu tak tubik kena panjang lagi. Sahabat anak cerita anak murid Maulana juga dia kata pergi ngaji sana dengan mazhab Hanafi kan.
Dia tengok orang Melayu ni tak apa, dia tak kata sebab orang Melayu ni memang tak ada. Sebab sahabat anak tu ada 5 orang ya. Puak-puak dia. Ni Maulana pun cerita. Dia kalau dia tengok puak-puak dia tahu asalnya rambut janggut panjang. Kalau cukur dia pergi rasa ni. Oh, ki cukur. Dia kata kalau tumbuh orang masuk gelah. Paruk tu. Lagi tak tumbuh dia tak pernah masuk gelah. Oh, sebab apa? Sebab wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i longgar. Mana benda tu harus saja. Nak tahu asal ke ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau cukur licin minyak dia enggak tak balik juga. Dia ada. Tapi setengah-setengah tu ni kena. Dia tobik ni. Dia cekor ni. Dia ada sikit. Baru tak apa. Kalau nak kerak pun dia potong gitu. Tak apalah tu. Baik. Tapi janggut Nabi ni tumbuh dan panjang. Nabi SAW memerintahkan supaya buat gitulah. Dan perintah itu terdapat dalam banyak hadis. Itu betul. Memang betul. Beliau juga menyebutkan sebagai bahagian dari sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Maknanya sunnah fitrah bila taruh janggut panjang tu mesti kena bersih lah. Sebab tu dah Nabi masa ambil wudu ni kita bicara sunnah nasai dengan panjang lebar. Nabi buat gini. Nabi ambil air, Nabi pukul buat tebal, Nabi buat gini. Nabi masuk dia panggil takhlil asabi'. Nabi buat gitu. Sebab panjang kat kita tak payah buat gitu. Nak buat payah muka sikit ni ada no. Pakai buat gitu tak apa. Nabi panjang jemuk gitu. Tebal jadi. Dia kena masuk air, dia kena masuk air kat bawah ni. Dia buat gitu. Itu dalam hadis. Itu bab kebersihan. Sedangkan memotongnya beliau anggap sebagai kebiasaan orang-orang majusi musyrik dan Yahudi. Zaman tu kena ingat zaman tu dia menjadi syiar kepada orang majusi, golongan musyrikin Yahudi. Memang dia apa ni janggut dia tu dia kerak, dia cukur lah. Dia taruh misal, lepas tu sini dia tobik gini, sini apa dia panggil side band, dia taruh gitu side band tu. Tapi janggut dia cukur. Cek apa dia dalam ni pun gitu lagi. Tengok dalam internet dia cukur ni. Tapi ada juga kita kata Yahudi tu janggut, ada juga setengah-setengah tu. Tapi dia apa ni, dia pita ni ada juga gitu. Tak apalah. Tapi dulu baik. Jadi Nabi tak setasyabuh, tak serupa dengan popok dia. Baik. Juga terdapat banyak hadis daripada Nabi yang melarang memotong janggut ni. Di sisi lain tidak diragukan lagi bahawa kecintaan kepada Nabi SAW akan mendorong seseorang untuk mengikuti beliau dalam hal memelihara janggut dan memanjangkannya. Ana nak bagi huraian begini. Sini ana ada buat sedikit catatan ringkas saja ni. Dalam perbincangan ulama berkait dengan janggut semua terima. Kalau kita tangguh janggut itu terbaik, semua terima. Cuma bezanya taruh tu tidak cukup, maksudnya kerak pendek dia 3 sini. Terlebih dahulu anda sebut 3. Biarkan janggut tu panjang, itu satu pendapat. Ni dalam mazhab Hanafi wajib. Yang kedua, potong pendek tidak cukup. Dia potong pendek. Potong kadang guna nombor 2 kau guna mata mesej tu, guna nombor 2 biar ada. Tapi pendek. Orang tak lagi cukup tu. Salah lagi cukup tu. Hak cukur terus ni memang tak pernah Nabi buat. Kerak ada, tapi kerak pun tidak pendek sangat. Cukur tak pernah ada satu hadis sebut Nabi cukur. Hak masa tahallul tu cukur kepala ada. Tahallul selepas sa'i tu kan, untuk nak berlepas diri daripada ihram tu kan. Tu ada cukur kepala, memang sunnah buat tu. Moga Nabi kewak haji sekali. Tapi cukur janggut tak ada. Cuma kita kena faham lah bagi anak lah. Bapa ya ulama kita tidak sependapat. Jadi kalau kita nak pegang pendapat Hanafi untuk kita, iyalah jangan kita paksa orang lain. Sebabnya berlaku tuduhan. Macam-macam kata kau orang-orang semua, apalah janggut tu. Dah awak mazhab Hanafi, dia benda khilaf ni kan. Tak salah. Anak tak pernah cukur, tak pernah cukur. Walaupun anak kerak pendek tak pernah cukur. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah cukur. Dan tak ada keperluan pun kita cukur. Setengah-setengah negara ada keperluan cukur. Sebab kalau ada janggut, tidak dilayar, pergi ke pejabat kerja tidak dilayar, jadi susah. Nak masuk universiti kadang-kadang jadi dipinggirkan. Sebab apa? Fobia kepada janggut tu. Tu keperluan tu ada situ. Tapi tempat kita ni tak ada pun. Tak ada tu. Jadi boleh tutur janggut tu. Dia cukur dah. Tu atas peraturan. Tak apalah tu. Tak ada masalah. Memang peraturan dia gitu. Kita kata apa buat gitu. Tak usah tanya anak lah tu nya. Misal taruh lah. Orang kata Yahudi. Kita tidak nak bincang tu. Tapi memang dia cukur. Lepas tu boleh kau orang masuk turun nak kerah. Saya naik ke sana. Dia kata klik muhawak dia kata. Suruh klik.
Jadi kena faham lah benda tu kena faham benda tu. Jadi kalau kita bincang pun sekadar gitu juga masalahnya. Jadi kita kira duduk tempat kita ni kan, taruh tu lebih baik. Pendek panjang, kau pendek kau tu ulama berbeza pendapat. Baik, seterusnya qaul apa ni? Yang ke-19 perkataan Hindun lagi. Kedua pipi Nabi ni sahlun. Sahlun ni maknanya tidak orang panggil dia macam bukan kepek, dia sama. So lagi dia panggil hak montok, apa montok tak? Pipi montok bulat tu. Sepuluh budak tu. Ada ke setengah orang ke pipi dia bulat. Kadang-kadang dia ni tidak gemuk lah tapi pipinya ni bulat kita ada. Anak-anak tu ada seorang gitu. Tapi alah bila umur 14 tahun jadi tak nampak tu dulu kan. Kita sedar dia kita jetik bah ni. Dia jadi bulat gitu. Dia tidak gemuk. Nabi dia mendata gitu. Tu maksud dia nya. Tu maksud apa ni? Disebutkan juga dalam beberapa riwayat dengan perkataan kedua pipinya asil. Asil ni maknanya tadi sahlun ni asil. Hak sahlun tu masdar, asil ni sifat. Asil maknanya rata. Maksudnya adalah kedua tulang pipi Nabi tidak menonjol. Sebab itulah dia nampak macam rata dan tidak ada daging yang banyak di situ. Itu maksud dia nya. Comel ni gambaran dia ni. Sebab dia bujur telur. Muka kalau bujur telur tiba-tiba pipi gelembung tak comel. Kalau kita bayar memang comel. Dan Abu Jahal banyak persamaan ni dengan Nabi SAW. Comel Abu Jahal ni, ana baca perwatak ke dia lah, syair-syair Arab sebut comel. Sebab tu dia panggil Abu Lahbin. Abu Lahbin ni rambut dia ni dia khekok gitu, patu warna nisang, dia putih kulit supaya Nabi. Abu Lahab comel. Sebab tu panggil Abu Lahbin. Abu Lahab ni bapak yang orang ayah yang mana rambut sini ni dia gelekok gitu supaya mata kain tu, dan hak ujung dia tu warna nisang. Tu kan. Baik, perkataan hina lagi, mulut Nabi lebar. Nak ayatnya mulut Nabi besar. Tidak, kalau Kelantan kata mulut kecil ni jepuk mulut. Tu bahasa Kelantan, jepuk mulut kecil. Dia lebar sikit. Tu. Yang ke 20 berapa tu? 21. Ni perkataan hina lagi, gigi Nabi ni renggang. Renggang ni mana tidak terlalu rapat. Maksudnya antara gigi seri. Gigi seri ni 4 butun depan, dia panggil sanaya. Gigi arnab. Gigi arnab dua depan tu. Dia pakai antara gigi taring dia ada 4 gigi dah. Atas begitu, bawah begitu. Hak tu dia panggil gigi depan. Hak tengah betul dua tu dia panggil gigi arnab. Orang Melayu panggil. Orang Arab panggil sanaya. Hak tu, hak duduk depan tu. Gigi seri. Sepana ni patah tak ada nak gewak lagi. Gigi seri ni. Kita pergi camah budak-budak ibu suka tu. Perak ustaz orang dia kata dak orang separuh orang baru ni kata ni. Budak sekolah. Budak sekolah. Tak apalah. Nampaknya gigi Nabi, maksud antara gigi seri dan gigi taring itu agak renggang lah, berjauh teman ada renggang. Bagi orang Arab ini adalah keindahan. Keelokan semacam ini Allah jadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sendiri larang umat dia dengan sengaja merenggangkan gigi-gigi dengan tujuan memperindahkan. Kerana perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk merubah cipta Allah. Sebab hak tu dia tidak dikira cacat kalau rapat pun. Tak payah ubah tu. Setengah ulama kata boleh ubah ni kalau cacat. Lahir tu cacat boleh ubah, misalnya ada setengah tu tangan ni, darah ni tangan. Bukan ni tangan, jari. Waktu dia pergi sekolah, guru dia kata jari kita 20. Dia angkat tangan. Tak, 22 dia kata. Mungkin dia ada lebih kan? Ke jari ke 5 kali 4 ni ada 5 10 20. Orang lain semua 20. Dia kata tak. Cikgu dia tak tengok ajar kata tu kakak 22 baru dia. Jadi pernah dulu kakak tanya lah ke mana, nak kata kalau nak buat boleh mengikut ulama sebab hak tu hak lebih. Hak namanya 5. Kakak anak buat keputusan biarlah. Takut menyakitkan dia, doktor kata sihat pun. Tak ada itu, cuma dia tu memang besar seimbang. Jadi ni siapa kalau ni. Jadi kalau nak buat apa boleh, tak salah. Tidak termasuk merubah. Sebab rubah ni kalau hak molek dah sebab gigi renggang itu tidak dikira cacat. Rapat ke apa tu? Kalau hak dikira cacat litahsin, untuk biar nampak comel tak apa. Misal contohnya lah,
kata lenga tu. Jadi dua tu. Sisa apa tak ada pula. Padahal tak perlu pun tu setakat ni. Ada pula sah. Boleh gerak tu. Sebab apa? Sebab nampak comel. Hak tu cacat dia boleh. Tapi kalau hak tu buat molek dia nak ubah kerana kita rasa ada nak molek jenis lain. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Kita masuk merubah ciptaan Tuhan. Makna Nabi nak ajar kitanya nak comel tahu mana pun biar ada semangat redha dengan hak Tuhan. Kecuali benda tu cacat. Tuhan nak uji kita. Hak tu buat. Kalau ada orang tak orang cacat tu kalau seperti tadi. Sebab tu Nabi tak uji. Tapi Nabi ni hak asal lagi. Ulama sebut dalam syarah lain, maknanya dengan sebab gigi Nabi gitu selain pada comel, dia tidak payah nak lekat makan ni. Nabi khoma cabut lalu. Tu ada disebut juga gitu. Yang ke-22 kata Hindun lagi, dia kata rambut dada Nabi ni ke bawah. Rambut dada adalah bulu dada yang tumbuh mengarah ke pusat. Dia bulu tu kan, bulu sini atas pada kita kata putih susu tu. Kita sebut atas ni. Dia memang dia turun gitu. Dia turun tu dia macam puting beliung anda sebut kan, di atas ni. Lepas tu dia turun seterus pergi sampai ke pusat. Satu sahabat pernah tengok. Ketika Nabi letak kain sebar tu, tak akan baju, tutup kepala baru, nampak ni. Sahabat tengok. Enggak Nabi tu dia ada tak aku baju rumah dia mengohok cerita. Ni anak dia. Anak tiri dia. Anak Khadijah tu lah. Sebab tu kalau dia cerita lebih diutamakan. Gitu. Tu kita bincang dah sebelum ni pun. Baik, seterusnya yang ke-23, perkataan Hindun seakan-akan, ni kata Hindun lagi. Dia kata seakan-akan leher Nabi itu adalah leher boneka, leher anak patung yang seindah perak anak patung. Bersih nampak. Boneka ni anak patung lah sejenis patung 3 dimensi yang boleh bukan bentuk gambar, yang boleh dilihat daripada semua arah lah. 3 dimensi ni biasa kena boleh ke belakang, boleh ke depan, boleh kalau mana 4 dimensi lah, 3 dimensi mana tengok ke belakang pun boleh, tengok ke depan pun boleh, tengok ke sisi pun boleh. Patung lah, bukan lukisan yang diperbuat daripada aj. Aj ni bawah tidak ada buat. Aj ni sama ada tulai gajah. Tulai gajah ni bukan tulai ni yang kau boleh panggil ni. Kau duduk sini kau boleh panggil belala dia tu. Maha tu. Orang bunuh gajah nak ambil tu. Dia sabuk tu maha tu. Kalau orang dia buat kau tu dulu kan pun seruling. Kalau dulu kan kalau hak besar tu dia pergi jauh lagi suara dia. Sama ada dibuat dengan hak tu ataupun bahagian tempurung penyu laut ni. Kat atas belakang ni panggil dia tempurung dia lah. Dia ada nama dia kita ngaji sekolah tu. Sir bukan itu di atas belakang lah kerah tu. Tempurung lah kita tempurung atas belakang dia tu. Ataupun hak tu. Tu. Kok mana tak tahu dia ayat. Sebab tu sini dia lebih ash ni anda tengok lebih kepada sesuai dengan belala gajah tu. Bukan belala ni, gading. Gading gajah tu. Gading gajah tu. Nak ayatnya comel tu lah. Sama molek warna pun selarah tu. Atau sejenisnya lah. Ungkapan ini apa disebut oleh Hindu, siapa dia bandingkan dengan leher anak patung yang seindah perak itu untuk menggambarkan keindahan, lurus, tidak bengkok tekak Nabi ni, dan tidak khelak. Orang panggil apa? Khelak, tahu khelak? Kalau khelak ni kan apa tak ada tekak. Anak pergi beli jubah tu, dia kata putera dia kena nak. Dia kata nampak khelak kat dah tekak ustaz. Kata jinjal lagi ni kata ni. Sebab dia kata orang lain mari nak tak dah apa payah. Tu Nabi tidak gitu. Dia nak ayat tu. Mana tekak Nabi tu tidak khelak lah kalau kata. Biasa khelak ni boleh jadi kerana asal lagi. Alif pun jadi kerana naik tubuh gemuk boleh jadi juga. Macam-macam lah. Tu. Jadi ungkapan ini untuk menggambarkan keindahan, lurusnya dan tegaknya leher Nabi SAW. Sedangkan perkataan Hindun tubuhnya tegak maksudnya adalah fizikal. Bila kata tubuh tegak makna daripada kaki sampai ke pundak ni. Memang Nabi bila dia jalan ke tegak dia tu dia tunduk, tapi leher dia tetap lurus. Kan ada setengah orang kan bila lehernya panjang dia nampak belok sikit. Tak, Nabi lurus. Tu dia nak ayat tu ya. Dan penjelasan masalah ini sudah pun disebutkan sebelum ni. Baik, yang ke-24 anak ambil satu lagi.
Kata Hindun lagi, badan Nabi ni padat berisi. Betul dah tu kata orang, kita boleh faham dah. Bukan kata Nabi ni kuruh tak ada isi. Ada isi tapi kemah, padat, kerah lah. Sport askar kan. Kalau kita itu tu tak, tidak apa betul lah. Terasa isi tapi kerah. Apa tu? Sebab Nabi ni tentera. Sebab Nabi ni tentera. Berlatih nak malam, naik kuda dengan pegang-pegang, lari. Nabi berlatih dengan sahabat. Belum mau lari, ada berlaku. Mana Nabi nak ketahanan, mungkin nak pergi perang ke? Ni nak pergi perang, jalan tu kelakar buat hidung. Nak pergi jalan ke mana? Siapa ulama kita di India dulu, apa nama dia tu? Dia alim lah. Dia ada buat syarah juga. Kitab Bukhari dari sudut bahasa. Tahlil luar tu. Syah Ismail Syahid misalnya. Tapi bukan dia seorang lagi. Nama apa tengok syarah Bukhari juga. Tengok nama. Dia ni memang masa tu dia lawan British. Enggak British jajah India kan. Dia latih supaya dia tubuh dia sihat. Kadang-kadang dia duduk zikir atas. Bumbung. Biar kena panah. Biar item tak apa. Nak suruh tahan. Dia kata nak pergi perang. Mana kena panah pun jadi beraidung letih. Dia jalan atas bumbung. Enggak bumbung rumah dia tu macam dia boleh buat tempat jemaah kain sepuluh Arab ni bukan bumbung pun kita jalan tu jatuh. Dia jalan tengah panah tengah. Dia cokor. Zikir subhanallah. Orang kata apa? Duk latih diri. Biar ada kekuatan masa nak perang. Tu. Nabi gitu sebab tu tubuh dia tu kita panggil lah enggak berstamina tu cukup lah. Kita ni kan duk lembek lotek tu tak. Sebab Nabi anda tengok akhir datang kita jumpa masa Nabi tua pun masih padat lagi. Masih kemah lagi tubuh Nabi ni. Tak kita ni buat peti api sehari jalan tak ada pun. Naik motor, naik kereta. Tu. Tapi Nabi tidak gitu sebab yalah pertama sekali suasana dia tu gitu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi maksud padat berisi, masalah ini sudah disebutkan pada ciri-ciri Nabi yang sebelum ni ada sebut dah. Hak Sayyidina Ali sebut, riwayat Sayyidina Ali sebelum ni ada sebut dah. Di mana Sayyidina Ali kata Nabi ni tidak gemuk. Nabi tidak gemuk. Sayyidina Ali sebut dah Nabi tidak gemuk. Sini pula sebut badan Nabi ni padat tapi tidak kurus. Itu maknanya padat berisi tu. Padat tidak kurus. Maknanya kemah, ada isi. Padat berisi itu maknanya ada isi. Maksudnya tubuh Nabi bukan tubuh yang kurus dan kemah, tidak. Tapi tubuh yang berisi, tidak gemuk tapi kemah. Tetapi tubuhnya berisi. Ini menyebutkan ciri tubuh beliau yang kuat. Nak ayatnya tubuh dia tu kuat lah. Mana kalau dia lari pun tidak mudah lelah. Dia lari pun dia boleh lari dengan laju. Kalau tubuh ni gemuk, lepas tu lembek pula, gerak gitu punggung. Tu tak laju tu. Cuba tengok atlet lomba lari. Walaupun hak besar apa anda tengok ada besar pohon besar, tapi kemah. Darah lari. Tu dia nak ayatnya. Sebab tu Nabi bila Nabi pakai baju besi, lepas tu dia pakai pula sini sampai ke lutut ni, hak boleh gerak fleksibel tu letak lah. Memang sahabat kata memang nampak macam pahlawan sungguh. Sebab sesuai dengan fizikal dia. Baik, yang ke-25 Hindun kata perut dan dadanya rata. Maksudnya perut Nabi tidak buncit atau menonjol ke hadapan. Demikian juga dada Nabi tidak membusung jadi besar, tapi kemah. Akan tetapi keduanya rata dah sama. Cuba tengok. Kalau kita tengok dalam orang yang mana perut dia kemah kan, dia sama. Main boxing lagu mana. Tapi hak bina badan lain pergi ke depan. Tidak lagu tu. Nabi tidak lagu tu. Dia sama dengan perut ni. Sebab sini dia kemah. Anda duk tengok contoh hak gini kan, sebab kita kata contohnya kita kata jenis Bruce Lee tu lagu tu. Tapi hak bina badan tidak gitu. Dia jadi tokoh pak ke depan ni. Gapo dia panggil tahu dalam bahasa ni? Otot dia lah ni. Kadang-kadang dia buat itu gerak nyak-nyak itu gerak dah. Tidak lagu tu Nabi. Sini pun dia kemah juga. Sebab tu dia kata rata tu. Gitulah maksud. Seterusnya yang terakhir kata Hindun lagi dada Nabi lebar, maksudnya dada luas dalam pohon ni pun kita bincang dah lah. Lepas tu seterusnya tu kita bincang minggu hadapan. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi